الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله مصطفى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله مصطفى الله العظيم له الملك وله الحمد يحيي ويميت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah. Marilah sama-sama kita syukur, panjatkan setinggi-tinggi, rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan asbab hidayah dikurniakan Allah, taufik diberikan oleh Allah kepada kita. Dua-dua saat ni maha sangat dan sangat-sangat tinggi nilaiannya. Hidayah bertunjuk dari Allah. Allah tunjuk, kita boleh nampak, boleh terahu, nampak dengan mata hati ya. Boleh nampak dengan mata hati kita perkara baik itu baik. Kadang-kadang perkara baik kita tak berasa baik. Nak kata berapa banyak orang duk tengok orang sembahyang, tengok orang mengaji, belajar, tapi dah dia tak berasa. Setengah-setengah berasa rugi, setengah-setengah berasa sia-wela. Sembahyang boleh gapo? Setengah-setengah lah, makanya semua setengah-setengah. Buat apa tu? Kerana tidak diberikan hidayah oleh Allah. Tuhan tak buruh dalam hati dia nampak perkara tersebut. Supaya orang tak nampak bak nego tu lah. Tak nampak. Dia kata, tanah kosong, bubuhlah. Getah-getah ke apa nama, bak-bak cari aku gelak. Tak minat mana atik tanah-tanah diri ni kena duk bela, kena duk bercara. Kawai dia tak nampak. Apa tak nampak tu? Kerana ditutup. Waktu kita kira bak hari makan, bak kerja buat. Ada juga kadang-kadang kita gelak tak nampak. Hak nego, tak nampak nak berkebun.
hak berkebun tak berasa nak menego. Aku tak reti cara nego teradah nego ni. Amat sedah. Mana di dalam hati kita ni yang beri nampak ni petunjuk tu semua Allah beri. Maka tiba-tiba kita dapat email hidayah tu. Percaya kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, lepas pada mati, hidup semula. Ada dosa, ada pahala. Sekalipun kita tak rasa tengok. Dosa, pahala, baik no rupa tak tahu. Jadi alhamdulillah hari ni hari agaknya baik, istimewa, diberkati Allah kita di waktu pagi baik ni. Kita pagi ni di rumah cik dah. Rumah cik atau kita kena kat tuai. Kita kena kat tuai. Kat tuai Roseng ni orang wanita nah, wanita. Kalau kita dah tengok komen ni tuan Roseng kita dah ingat orang lelaki lah. Hari ni kita di rumah Beli lah. Rumah Beli dengan cik. Istimewanya hari ni bila-bila kita buat tazkirah pagi ni agaknya kalau kira agak lewat sikit. Oleh kerana hari ni kita nak mukaddimah. Nak mukaddimah kita penawar bagi hati. Kita khotel baru ni ingat tak? Kita khotel kita di datuk baru ni. Maka diminta ramai orang minta supaya kita baca semula kita ni. Dia jadi amalan wirid walaupun khatam dah, walaupun habis dah. Nak semula pula. Kerana mudah faham dan mudah-mudahan bukan sekadar kita faham, boleh kita beramal apa yang ada di dalam kitab ni. Isi kandungi. Sama ada ilmu ataupun kita panggil cara kita nak hidup lah, ilmu cara kita nak hidup, nak beramal sakut paut dengan hati kita. Hati kita ni dia ada kelakuannya, ada perangai dia. Perangai hati kita panggil. Kayak berasa lagu tu, kayak berasa lagu ni. Maka segala rasa yang ada di dalam hati kita ni ada hak baik. Hak kita panggil syukur, redha. Ada hak tak baik, hak kita panggil mudah marah, orang deki. Itu sifat dah hati dah kau tu. Maka ada bicara di dalam kitab penawar bagi hati. Oleh itu kepada saudara-saudari muslimin muslimat, begitulah juga hak di dalam penuntung ni. Di dalam penuntung ni sedang penuntung hak dak ikut bersama dengan kita semenjak mana-mana lagi, sama ada waktu pagi ataupun lepas mengorek. Itulah juga waktu malam, sekiranya kalau ada ceramah selalu ikut bersama, tak jemu-jemu terima kasih banyak-banyak hak mana duk ikut selalu bersama dengan saya jok mana-mana lagi. Terima kasih. Yalah, walaupun ada setengah-setengah sebahagian ikut setengah jalan, malah aku ayah main baik tu berung dia lagi, tak apa. Tak apa, kita bukanlah nak kepada orang ramai, kita nak kepada orang hak setia bersama dengan kita dan dia tak jemu. InsyaAllah. Jadi pagi ni kita nak ambil keberkatan dengan kita nak mula mukaddimah baca kitab penawar bagi hati. Habis tu duk suruh sapa ratik kepada sanak-sanak, saudara, sahabat-sahabat, jiran-jiran kita atau orang yang kita berkenal di dalam Facebook. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berada dalam majlis, walaupun kita tak ada bersama dalam majlis ni, mudah-mudahan majlis walaupun dengan berbentuk online sekalipun kita dapat manfaat Manfaat mukaddimah kita. Mukaddimah kita ni ya sebenarnya bolehnya kita mula daripada mula hingga sampai habis lah boleh. Tapi hak penting kali mukaddimah kita ni dia ada doa situ. Dia ada kebaikan, barakah lah kita panggil, mudah-mudahan barakah. Berkat kita ni kita ngaji widya mukaddimah, lepas tu widya doa khatam. Bukan makna atau widya mukaddimah, lepas tu widya khatam tengah tu saya ngaji saya belajar doa widya berlaku lah. Tapi hak penting mukaddimah sebab kita nak ada baca doa, okey. Ada baca Fatihah supaya menjadikan pahala bagi tuai pengajar. Oleh itu pagi ni sebelum daripada kita nak mukaddimah kitab penawar bagi hati, kita nak minta kepada puak-puak kita semua sebagaimana nak kita baca Fatihah sekali seorang
jadikan pahala itu hadiah kepada tuan pengarah kita, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. InsyaAllah mudah-mudahan kita di rumah masing-masing hodo ikuti di dalam live pagi ni 160 orang di dalam Facebook dan 9 orang di dalam YouTube. Kalau kita bila agak 160 lah lebih kurang. Kita termasuk di dalam orang yang awal-awal muqaddimah kita. Lalu tu walaupun kita duduk di rumah pun kita baca Fatihah sebagai jadi hadiah pahala kepada tuan pengarah kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hok mana dah baca Fatihah saat ni, ingat dalam hati Fatihah, pahala kita baca Fatihah saat ni, sampaikan hadiah kepada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Hadiah pahala hadiah pahala kepada tuan Syekh kita ni, tuan pengarah kita ni dah. Kerana kita dia ni sangat-sangat manfaat, sangat-sangat barakah. Ya gini ya, kita nak tahu kita sangat manfaat barakah. Banyak ada orang baca kita ni, banyak. Serata-rata tepat tak? Serata-rata tepat. Gilah di mana pun, kampung mana, rolik ke tu juga orang baca kita, dan semenjak dulu lagi. Kita ni walahal kalau kira umur kita ni taklah banyak mana, lebih kurang dalam 60 tahun lebih-lebih lah karangan ni. Bukan sampai beratus tahun. Bukan kata 200 tahun, 300 tahun tak. Lebih kurang dalam 60 tahun lebih-lebih ya tuan pengarah dengan kita ni. Tetapi kita dia ni dibaca di pondok, di masjid, di balasa. Bahkan ada orang baca online. Sekarang ya ada pasang online, ada baca online kitab Nawar bagi hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di waktu pagi ni barakah. Berkat dalam hidup kita. Kita termasuk juga sebahagian orang yang boleh buat mukaddimah kitab pagi ni, insya-Allah. Dan jangan kat mukaddimah pagi ni, esok ke bila ke kita ada masa, ada peluang, kita akan baca setiap pagi, tak ada bergilir nak lain dah. Akan baru ni duk tunggu nak nak khatam, nak tunggu majlis khatam sama tahun nak khatam tu, nak baca kitab ni takut khatam taruh sikit. Maka duk baca kitab lain, selit-selit, tak sewi di kosong. Bila khatam dah, diminta kepada kita supaya supaya mula baca semula. Tak sewi di tinggallah ada waktu pagi kitab Penawar bagi hati ni. Sama-sama ada. InsyaAllah semenjak daripada hari ni mukaddimah, kita akan baca tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi tiap hari, tiap pagi kitab Penawar bagi hati ni lah. Di mana yang kita duk baca lepas mari lebih kurang 2 tahun tak? 2 tahun nak boleh habis kitab ni. Bahasa dia lah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita balik kali yang kedua ni, kita nak baca dengan secara halus sikit. Pasal bagi setengah-setengah mulai boleh pergi dah. Boleh pergi, dia mau ngaji gini kitab Jawi. Ada tempat rojok domain, ada tempat kita nak ambil pahal ibarat. Baru pahal. Setengah-setengah lah. Ada orang yang biasa duk dengar dah, duk mengaji dah tu, dia mau ambil pahal baru. Dia mau ambil pahal dah selalu. Kita reti dah cara baca Jawi, reti dah cara domain, ambil pahal, ambil maksud ke ataupun ambil syarah ke. Ada pun bagi orang yang tak reti cara baca Jawi ni. Tak reti nak baca. Kita buka kitab, kita tengok baca gini baca. Insya-Allah kita belajar mengaji lebih kurang sebulan 2 ya. Kita boleh pergi dah lah. Cap tang kena jadi banyak lah. Tapi syaratnya kena bersungguh lah. Kena istiqamah, kena selalu. Kalau mancing masuk sehari, lepas tu raih 2 minggu, masuk sekali pula dah, raih 2 bulan, masuk sekali pula dah, raih 3 tahun.
gitu lah. Dia gapo-gapo pun tak usah kira hak ngaji, tak usah kira hak akhirat. Hak dunia pun kalau main celai-celuk tak pergi kano, kita duduk situ. Nah, habis lagi kita hak akhirat, bab ngaji, bab belajar, ya nak kepada kesungguhan. Nak kepada sungguhlah apa-apa ni. Jadi, itulah lebih kurang kita mukadimah kita baca Fatihah saat ni hadiah. Pahala kepada tuan pengarah kita Syekh Abdul Qadir lah. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Mandili ni nama kampung lah. Nama kampung. Kalau kita duduk kampung Walik ke agak ia nisbah kepada kampung lah. Orang duduk Taning Al-Fatani. Nah. Itulah nama bagi daerah dia. Baik. Maka seperti mana biasalah tiap kali kita baca kitab, tak kira kita apa-apa pun, dia ada mukadimah, baca bismillah, tak ni baca Fatihah. Lalu tu dalam kitab ni tengok di awal-awal kitab nama kitab penawar bagi hati. Kitab ni masyhur tempat kita walah orang ngarang ni bukan orang Taning. Orang Indonesia. Dia buat ada lelaki Al-Indonesi. Indonesi ni daripada Indonesia itulah, Indonesia. Yang berada kalau kita kira negara Indonesia ni berada sebelah selatan dah kalau kita ni sebah dengan negeri kita ni. Selatan ni Tan Titai. Lebih kurang lah kita pun tak erti juga cara-cara penting ni. Lebih kurang dah. Patut Indonesia ni negara besar. Negara besar. Umat Islam hak banyak sekali di dalam dunia ni Indonesia. Lepas tu dia ada pula-pula, ada Sumatera, ada Aceh, ada luas sangat dah. Luas sangat negara dia. Maka Al-Indonesi ni, Al-Mandili ni dia berada di kawasan Pulau Sumatera. Kawasan tempat duduk tu Al-Mandili ni. Nama bagi kawasan lah, kita kira cangwat lah kan, daerah. Duk ada pada Kok Sumatera, Pulau Sumatera. Tu dia. Bagi tuan pengarah kita nama dia Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib. Syekh Qadir kita panggil Syekh Qadir dah. Syekh Qadir ni orang Indonesia asas silah dia. Mengaji, belajar di Indonesia sampai alim, reti dah lah. Lalu tu dia biasa orang bila ngaji pandai dah dia tak berasa cukup. Dia tak berasa cukup dengan ilmu dia, dia nak lagi, nak tambah lagi. Tak cukup dengan ilmu hak reti hak dia mengaji belajar di kampung. Lalu tu dia berhijrah daripada kampung Al-Mandili nak pergi di Mekah. Waktu tu modal kena bakar modal lah nak pergi di Mekah. Lah ni pun supaya juga kena bakar modal juga. Maka Syekh Qadir kita ni dia dah bukan orang senang sangat, dia orang susah kita kata. Nanti dia pedah ni orang susah begitu. Bila susah dia orang panggil bersungguh sikit. Dia bukan orang senang, orang susah. Tak ada harta lah kalau kita kira. Tidak ada harta banyak. Susah. Sebabkan dia ni nak pergi Mekah waktu tu tak ada duit. Kawan-kawan guru dia boleh pergi Mekah, dia tak ada duit. Tak ada duit, lalu tu carilah, walaupun tak boleh pergi Mekah, pergi cari tempat-tempat tok guru ataupun alim-alim boleh dia mengaji. Boleh dia belajar. Maka dia hijrah daripada Al-Mandili di kampung dia tu mari di Kedah. Mari di Kedah untuk nak cari ulama. Tengok tak. Orang dulu bersungguh belajar, bersungguh ngaji, tutup ilmu siapa tinggal kampung. Tinggal negeri. Tinggal negeri, cari ilmu, menutup ilmu. Dah nak royak kata orang hak tahu nilai. Orang hak kenal panggil. Tahu kenal barang panggil. Kenal barang dia jauh tinggal kampung, tinggal negeri dia untuk menutup ilmu. Tinggal kampung Al-Mandili, mari di kawasan Kedah. Kedah ada riwayat kata tempat ia belajar mula-mula di kampung Rajuh Mati. Rajuh Mati di Malaysia lah. Dan dia belajar dengan seorang ulama, seorang orang alim, tok guru kita panggil, di kampung Rajuh Mati nama Pak Cuhai. Pak Cuhai ni asal orang Taning. Adik pada Pak Dok Mekah. Pak Dok Mekah duk masyhur tu lah. Adik pada Pak Dok tu nama Pak Cuhai. Dia belajar dengan tu beberapa lama. Kerja dia hari-hari dia duduk di Kedah ni. Banyak orang buat benda dah. Banyak orang buat benda, orang buat padi. Hari-hari dia ni kerja dia luar daripada mengaji belajar, dia makan upah muka padi.
untuk nak menghasilkan sedikit sebanyak belanja dalam hidup, nak makan, nak minum, nak pakai, ataupun dia taruhkan duit harta tu untuk nak menjadikan tambah kapal nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Allahu Rabbi. Gitu dah orang-orang dulu. Ni nak royak kata seorang-seorang orang nak boleh dapat berjaya lah kita panggil. Nak berjaya di dalam hidup bukannya senang, melalui susah payah, melalui letih lelah, menghadapi dengan kita panggil kata dengan susah lah, nak boleh perkara yang berjaya di dalam hidup. Pakat share lagi dia orang lain dah 20 minit dah, tapi orang tak hafal lagi 300. Kerana pagi ni istimewa kita baca Muqaddimah kitab Penawar Bagi Hati. Walaupun kita masuk lebih 5 minit dah masuk widam Muqaddimah. Tadi kita ada urusan lagi nak pergi kana pun. Kita nak ambil Muqaddimah ni. Nak ambil berkat Muqaddimah tujuan supaya kita dapat kebaikan. Tadi kita masuk boleh 4-5 minit, 10 minit boleh dah, tak apa lah. Ambil sedikit dah. Sapa-sapa lagi kepada orang lain. Bimbang takut orang masuk belakang ni, saya weh. Tengok dengan secara ulangnya lah pula. Ni Muqaddimah dia. Inilah lebih kurang kita kenal Syekh Qadir. Sebenarnya cerita dia panjang lagi. Lebar lagi. Dia duduk di Mekah, mengajar dalam Masjid Haram. Tak berapa ramai orang Asia kita ni, orang Nusantara kita ni boleh mengajar dalam Masjid Haram. Tak ramai. Di dalam tak beramai, Syekh Qadir di antaranya. Orang yang mengajar di dalam Masjid Besar Mekah. Bukannya biasa lah maknanya. Bukannya biasa. Kerana bukan orang tamada-mada boleh nak mengajar dalam tu. Orang yang mari dengar tu, orang hebat-hebat juga. Maka dia salah seorang di antara orang yang mengaji, orang yang mengajar. Habis awak khuai di mutalib ilmi syarif bil haramil makki di bawah tu. Dia duk khidmat juga, duk mengajar juga di dalam Masjid Haram di Mekah tu. Tu dia. Inilah lebih kurang kita nak buat berkenalan. Takutkan kita duk mengaji kita nama dia nak ngaji bagi-bagi kita nawa bagi hati. Kita nawa. Nama gapo tuan mengarah kita nawa. Wasapa? Nama Daud wasapa? Kok sirah tu. Cara tu tak ada mengaji kalau gitu. Ya kena kenal kok kita ni. Kena kenal kok tuan pengarah. Asal kita duk terima ilmu karangan dia, okey? Duk terima ilmu daripada karangan dia, kita kena kenal paling tak ada paling kurang tuan ngarang kita. Walaupun sekadar kita kenal nama dengan itu gapo ni bako dia pun tak apa dah. Bako dia. Nama gapo siapa ni kita menawar bagi hati? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Tapi dikenal Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Qadir Mandili. Mandili bukan nama bukan bako dia, bukan ayah dia, nama kampung. Duk dengar lama dah Syekh Qadir Mandili, Syekh Qadir Mandili. Mandili nama kampung. Nama kampung. Nama daerah kat tempat dia duduk. Ya dah. Cak ri yang tengcup kah ayuh. Biar disungguh yang buah. Komen sedap. Nak ngaji apa habis. Habis sungguh. Insya-Allah bubuh tu insya-Allah lek laki. Nak ngaji habis ni. Nak ngaji habis bubuh hati insya-Allah boleh laki. Kerana kita tak ada kuasa apa kita ni, tak urut. Bila tak urut, kita sakutlah dengan Allah. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ada satu ketika dia pelat. Dia pelat. Pelat dia kecil ke mana, dia tak buh insya-Allah di belakang. Maka perkara dia nak buat ni tu tak jadi seperti mana dia nak. Habis kena buh insya-Allah. Ajar tu ajar. Itulah bagi kita nak berkenalkan kitab Penawar Bagi Hati hak kita nak mula baca Muqaddimah pada hari ni. Namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin kampung negara hak dia duk Indonesia, kampung hak dia duk Al-Mandili. Dah. Halal itu kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah kita masuk di dalam mengaji mana-mana mula dengan bismillah. Mula dengan bismillah, kerana bismillah ni sangat-sangat besar di dalam Islam kita. Kerana Nabi kita SAW ada pernah bersabda, Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan kita, setiap urusan, setiap pekerjaan kita yang tidak mulai dengan bismillah. Kita ada kerja tak? Ada.
Urusan ada tak? Adalah juga. Ada cita-cita tak dengan kerja kita dan urusan kita? Adalah cita-cita kita nak kejayaan, kita nak ke laba untung, nak kebaikan di dalam berurus cerita kita tu, ataupun urusan kita. Maka bila kita nak kepada laba untung dalam urusan kita tu, panggil kullu amrin zibalin. Zibalin tu nak kepada jadilah, kalau orang panggil lah nak weh buka kedai jadi ke tak? Oh jadi, alhamdulillah tu jadi dengan makna kalau nego untung, kalau buka kedai laba dah jaya, semua tu masuk dalam zibalin. Kita nak kepada untung jaya, nak kepada mewah, nak kepada kemajuan, nak kepada laris kot yang kita nak panggil tak. Nabi kata bila mana setiap urusan yang kita nak kepada kejayaan, nak kepada untung laba ni tu, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tetapi urusan kita buat tak ada mula dengan bismillah. Tak ada mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata fahuwa aqta. Maka urusan itu terpotong. Terpotong. Ada riwayat fahuwa lain lagi. Tidak ada keberkatan. Aqta ni bahasa qalilul barakah. Abtar, ada riwayat lain abtar. Asal kita apa abtar, tidak ada keberkatan ataupun ada tetapi sedikit. Itu setiap urusan kita nak buat. Kerja kita nak mulalah dengan bismillah. Paling tak ada paling kurang bismillah. Kalau kita nak molek lagi, penuhlah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana di dalam tu mengandungi nama Allah, sifat Allah. Nama Allah tu lah bismi, dengan nama Allah. Allah itu bersifat dengan Ar-Rahman. Rahman tu sifat Allah. Bahasa kita apa Rahman? Barah. Bersifat dengan sifat pemurah. Ar-Rahman itu dia panggil umum kepada sekalian hamba-Nya, sama ada hak berimeh atau hak kafir, gitulah juga hak fasik atau hak munafik, masuk habis. Bila sebut kata hamba dia, Tuhan baik berlaku. Maksud baik di sini bukan makna rahmat, maknanya beri makan, beri minum, beri pakai, boleh hidup, rumah besar, kereta ada, mutu ada baju ada, kebun ada berlaku. Walau orang ni tak maya pun, orang ni deraka kepada Allah ni, dah guna boleh kebaikan juga. Inilah Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman bahasa kita pemurah. Dah guna orang ni jadi masuk tubik-tubik ni. Saat ni nak 300 turun 200 miliar. Jadi wang gitu tak. Naik 200 miliar turun 300 baru tubik. Mana pok ni masuk tubik. Saat ni. Siapa lagi cek lagi. Macam dia rotel tak apa pok ni. Main masuk tubik. Banyak kerja dah. Saat ni naik sampai 300 piang turun. Takut ke ada masalah lain ada masalah ni. Ada apa dah? Suara okeylah kau dah. InsyaAllah. Dah takut ke supaya dengan marai dulu ni dia masuk ramai syah ya tubik star. Wallahu alam lah. Mungkin dia mau ada urusan kot dah. Tak apa. Takut ada masalah kita ya, duit tanya tu. Pokatik dah. Pokatik. Masuk. Tu makna bismillah. Bismillah ni kita mula ucapan kita bila kita nak buat kerja. Nabi kata kullu amrin zibalin. Setiap urusan cerita kerja kita nak buat ni, apa saja urusan kita nak lakukan, ada cita-cita kita nak kejayaan lah. Kalau buka kedai apa tak nak jeng. Ambuh sama mana buka kedai nak jeng. Kalau kita buat kebun kita tak nak mumpuh, kebun kita oi mapuh habis. Ria kita oi balik belakang nak tak ambuh lah. Kalau kerja kita buka barisan. Buka barisan untuk nak buat tu buat ni. Kita nak barisan kita ni belum lalai. Tak ambuh Nak kepada meningkat tu masuk dah kata zibaling. Nak kepada jaya maka kita sebut bismillah ni. Bismillah boleh ada. Nak naik kereta mutu nak
naik umur, naik buka kedai, mai mi panha ayuh, belah tu ada masalah. Belah pun nak buat kereta orang masuk Mali. Nah, boleh dah orang 10 orang. Lah nak apa orang? Tak 10 orang dah 10 orang. Budak naik kereta tu kita dah naik lebar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Start kereta pium. Ada cerita-cerita tu. Maka dalam bismillah tak ni ada sebut nama Allah iaitu Allah. Ada sebut sifat Allah iaitu Ar-Rahman. Rahman ni Allah bersifat dengan sifat pemurah. Kalau tak ada sifat Rahman ni, tak hidup orang kafir. Orang kafir tak hidup. Main kan tak semaya, deraka pada Allah tu hari mati kering. Nah, muka deraka. Ni Allah bersifat dengan sifat pemurah. Barah. Barah tu lah hidup orang kafir. Orang deraka pun boleh duduk. Habis orang maya, orang tak maya pun boleh hakir orang tak maya. Okey. Nah, bangun pagi ni dak maya subuh. Dak maya subuh. Lepas dak maya subuh boleh duduk lagi. Mukaddimah minum ketung. minum ketung. Minum ketung makna buat derhaka kepada Allah, buat maksiat. Di dalam hal dia bangun pagi tak maya dan buat derhaka kepada Allah, minum ketung, curi dah tu. Curi duit bini. Berat jadi laki curi duit bini. Tapi duit dia ya pandai kata. Duit kita tu kita beri dia. Dia ketek duit. Makna benda tak baik aja ya buat pagi ni. Dok maya, buat benda tak baik, bercuri. Adakah dengan sebab dia tak maya, bercuri semua buat tak baik han itu? Allah dia diberok pagi ni papa gelak. Dak boleh makan nasi khabu. 2 buku makan ni. 2 buku makan nasi khabu nak. Makan kopi. Kopi hok gelas takar tu. Tu makna walaupun dia derhaka pada Allah, dak maya dak baik, boleh makan boleh minum, tu makna pemurah, tu Rahman. Tu bersifat dengan sifat Rahman. Boleh makan boleh minum. Orang zina malai, nak zina mai watina bilik, tubik daripada bilik, sang nasi ikan kakak okey, boleh makan ada apa. Bukan kata hawa mu derhaka pada Allah tak boleh makan 15 hari, tak boleh minum 30 hari. Dak boleh makan boleh minum boleh apa. Dah kalau gitu kita derhaka pada Allah. Bukan nak suruh kata derhaka ni, nak suruh kata Allah tu bersifat dengan sifat pemurah, Rahman. Habis tu kata makna Ar-Rahman itu umum kepada sekalian hamba-Nya, sama ada beriman ataupun kafir ataupun fasik ataupun munafik ataupun yang taat, semua boleh berlaku. Semua boleh berlaku perkara-perkara yang tersebut. Perkara yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lagi pula dah bersifat dengan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ni kita panggil kasih heblah. Kasih heblah, kasih sayang, itulah kita nak panggil dah. Maka sifat Ar-Rahim ni khas pada hamba-Nya yang mukmin saja. Bukan semua tak boleh. Adapun Rahman dia boleh laku sama ada beriman kafir fasik munafik, boleh laku makan minum, boleh pakai, boleh hidup, boleh menapah, boleh menyawa, ada mutu kereta, ada kedai, ada bini anak, ada apa nama lagi, ada cukup dekat. Bagi setengah-setengah tu. Nah, adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ni sifat ni kepada hamba-Nya hak beriman saja. Hak beriman, hak taat, hak juh lah kita panggil, hak juh. Hak juh. Orang ni dapat kasih sayang dari Allah. Ar-Rahim ni kasih sayang. Bukan semua dak. Maka orang dapat kasih sayang, jangan faham atau orang ni bila dapat kasih sayang hidup senang. Dak. Cara kasih Allah ya beza dengan kita sesama kita dah. Berbeza. Beza dengan kita kasih kepada orang. Yang mana kita kasih kepada orang, kita buat benda baik tak? Kita kasih kepada orang ni sayanglah, kita sayang kepada seorang, tak kira lah seorang tu kita panggil isteri atau kita panggil suami atau kita adik kakak sayang kerana bila kita sayang kepada seorang, kita buat benda baik kita buat benda contoh kita sayang ke sayang kita, kita buat benda baik dia, kita panggil hubung hokmu, halo duk apa oi? Dia kata ni duk saja, mari jangan minum teh, tu kasih tu.
Saya tu. Dan kasih ni tidak mesti kata sesama kita je. Ada kita kasih kepada benda hak lain daripada kita. Contoh kita kasih ke kebun. Nah, orang kasih kat kebun, dia buat mana kebun dia? Dia masuk nebah, buh baju, dia ulai acak masuk dalam kebun. Apa? Dia kasih. Orang kasih kat kucing, ye dah. Kasih dah ye kat kucing. Kasih, tahu mana kata kasih? Tu winasi. Nah, saya dah tu. Kita saya kat kucing kita. Tahu mana kata saya? Tengok ya winasi. Nah, ya wi tepung. Aci boleh nak hajak kucing pergi minum teh ni. Dalam kedai aci boleh lah, tapi ada arah. Nak ori juga bagi ni mukadimah kita kucing tu. Aci boleh lah. Kalau boleh, tapi dah serabut kucing, tanda kasih. Kita ni bila kasih kepada orang, kita beri benda baik, berat baik, beri makan, beri minum, beri sedap. Itu kita. Adapun Allah, dia bukan sempurna kita. Jangan kita berharap kata bila Allah kasih kepada hamba tu, hai wisne, sihat, Allah wi mewah hidup ada masalah. Bukan cara lagu tu. Tuhan tidak cara lagu tu. Allah ni bila dia kasih kepada hamba dia buat masalah. Uji yang sangat besar. Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu, sebut Nabi. Nabi kata bila Allah kasih kepada hamba dia, Allah akan uji. Ibtalah bahasa kita uji. Masalah. Panha ciwit sama ada uji saat ni berupa susah makan minum. Jadi tak ada sehari dua ni kerja, jadi tak ada duit duk berteh orang tu. 2 minggu dah ada lalu kedai rocek tu kan, dekat hutan. Tu we keling kat mo, nak kali lalu keling jadi serabut perut nak lalu kat tu. Uji Allah. Ingat gitulah weh, kita diuji oleh Allah. Ada Allah uji kita berbentuk sakit, tak sihat. Demam sokmo. Sakit darah tinggi, darah rendah. Ada hak kecing manis, ada hak nyakit buah gomok. Orang panggil nyakit go out. Gau. Ada nyakit wajai, ada nyakit tai wai. Rakyat song, rakyat sang, macam-macam rakyat ada. Kita duk bahas tu, ada arah lah nak sik takdirku, sakit dah pula ni, tak sihat uzur gitu gini. Orang lain sihat belakang, Tuhan tak sayalah kau kudak. Kadang-kadang Allah beri kita ni berbentuk sakit demi masalah kesihatan ni. Sebenarnya Allah dah kasih dah kita. Dah kasih guna awak sakit, awak kita sakit ni supaya kita sebut atik nama. Tu ya faedahnya. Kita kalau tak ada masalah dalam hidup kita, sebut dah nama Tuhan. Tak mana jaranglah sebut juga, tapi tak berapa banyak. Gitu kecik hal lain, bobang. Buah kecik banyak. Gedung-gedang. Kecik sedar tu tak jatuh sepatah. Ikut royak gapo, dia boleh masuk capu. Dan hak ia royak cerita ke, oh Allah, tak hendah lah, orang panggil tak hendah. Pasal apa? Sehat, kaya, ada harta benda, dia berasa sedap, berasa terjamin dengan sehat, berasa okey dengan ada duit. Tiba-tiba Allah uji dia dengan tak sehat, sakit, duduk hospital. 2 minggu masuk hospital, oleh kerana ditipu oleh penyakit tit kerasa, nailak, apa nama kerasa tu. Masuk hospital 2 minggu. Nyawa tak ada. Allah hati sikit. Di situlah baru kita sedar bahawasanya tak urut kita ni lemah, tak ada mempunyai apa-apa. Tuhan beri sekejap je kesihatan. Di situ baru bunyi di mulut Allah baru bunyi. Belum ada ni tak bunyi sebut nama Allah. Duk sebut gol lain, duk sebut duit, sebut pangkat. Jiwa kacau, apa nama pula. Jiwa apa kacau apa? Ada komen jiwa kacau. Dah sungguh kita bila mana tak diuji berat-berat oleh Allah, jiwa kita kacau sungguh. Kita berasa terjamin, berasa kata ada apa dah kawan ni, ada masalah dah. Syurik kita ni cukup laka dah. Harta ada, sehat, tubuh badan perfect. Di sini kadang-kadang kita terlupa Allah ni, lupa sungguh. Tak sungguh. Sungguh belah dah. Belah kata ujian ya, belah Kita bila mana Tuhan tak uji belah.
Kecek belah kit pagi ni. Belah ni sahabat saya duduk di Padang Besar. Walah ada dak pen ni belah, ada orang dak pen ni, bukan atau kecek wajing duk hari ni. Ada orang dak pen ni. Ada biasa kecek sore hari ni ada orang ni. Ada orang. Tapi nak kecek belah dulu. Kerana belah atau ujian. Tak belah ha. Belum pada kita susah. Kalau kita senang, ada lupa. Bapa kita ada masalah, ada panah lah. Tak kira lah masalah ke apa, sakit, demam, masalah hidup. Masalah duit, masalah keluarga ke apa nama. Bagi orang yang Allah Ta'ala beri email dalam hati dia, dia nak klik cepat-cepat kepada Allah. Bila klik cepat-cepat kepada Allah, dengar automatik mulut dia, Allah, buat apalah. Ha. Sebut dah tu Allah tak apa tu. Belum dah tu jarang nak sebut Allah. Asal seni. Asal sehat. Ada masalah apa, nak sebut apa Allah. Bila susah, bila sakit demam, bila bermasalah, di situ tubik dengan automatik. Bagi orang beriman lah dok ya. Allah. Mana ni? Ya Tuhanku, Allah. Baru bunyi. Baru bunyi sebut nama Allah. Itulah faedah. Ingat. Itulah Nabi kata bila Allah kasih kepada hamba, Allah akan menyusah. Menyusah tu kita ingat. Ingat kepada Allah. Contoh Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita cari kesenangan Nabi kita daripada lahir sampai ke wafat dia. Cu tengok. Habis faedah kita dengar sirah Nabi. Ya, besar kita dengar cerita-cerita Nabi tu, bukan dengar saja, besar ada mengandungi pelajaran. Hidup Nabi kita waktu mana dikandung oleh ibunya 2 bulan, meninggal dah ayah. Itu ujian tu. Ayah meninggal tu ujian besar. Ayah mati. Mati dah ayah masa Nabi kita dalam perut 2 bulan. Nah, mengandung oleh ibunya 2 bulan, ayah mati di Madinah. Nah, lahir mari di dunia lebih kurang umur 6 tahun 7 tahun Nabi kita. Meninggal pula ibu. 2 orang dah. Orang hak paling penting sekali dalam hidup seorang anak-anak, ibu ayah ha. Nah, orang yang ada orang panggil apa? Ada botbat lah, ada peranan besar. Anak nak manyo dengan ayah, nak royak, nak cerita apa-apa dengan ayah dengan mak. Tiba-tiba Allah ambil waktu kecil lagi. Ayah ibu Nabi kita. Siang paklum ayah. Tak apa. Sikit-sikit tak apa, sikit-sikit sabarlah. Adakah suara kalau no, tak apa, usah kata. Nak tanya orang lain kata, kita tak boleh pakai orang seorang, orang ramai kan. Orang ramai-ramai ni, adakah suara Pak Long ni menyebabkan ganggu? Tak pun, siang Pak Long rancang. Kalau tak ada ganggu ke apa, kita nak pakai orang ramai, tak apa boleh, lagi katuk kita. Lagi katuk kipas, panas kita ngamuk pula. Kita tak boleh dengan panas-panas sehari dua ni. Jadi minta maaf lah kepada orang rumah tu, sekiranya ada suara kipas bubang sikit, minta maaf deh. Sikit je. Sabarlah nak buat kena. Kalau katuk kipas kita panas, lagi panas ngamuk. Kita tak boleh panas. Nak marah. Tak apa. Tak apa. Suara okey, ya okey tak apa. Esok-esok kalau sikit-sikit so tegur kita baca lah komen. Bila baca jadi terhalang lekat. Kita takut ke suara ya baca, kita takut suara tak bunyi. Bos Koda kata suara sikit-sikit tak apalah. Sabar. Mai dok kuan Okey. Ya. Saya ya. Suruh buat dah. Tak apa sikit-sikit. Baik, sikit-sikit. Malam pagi ni wasapa bismillah ya pagi ni sebagai mukaddim. Hajak orang masuk beramai-ramai lagi. Pagi ni kita tahu tupa kita tak berakhir tak nak royak orang awal-awal. Kerana kita dok tahu dah hajak mana-mana kata kita ni tak ada samkan di dalam ciwik demo. Ayah main ni. Tak sungguh. Ya kita dak kita nak perakat royak atau esok kita nak buat mukaddim, esok kita nak pergi situ orang esok. Dulu kita biasalah dulu. Perung ni continue. Boleh laki-laki duk fikir, aku samkan benar lah ciwik orang ni. Habis tu malah royak lah ni. Atau kita nak gigi. Masuk gitu. Memang nak mari. Saya mari, kita nak atak sudah bunyi nampak dak. Gitulah. Maaf lah kalau kita tak royak marah kata pagi ni sebenarnya
cik kita duk wampai banyak hari dah nak buat mukadimah kitab penawar bagi hati di rumah dia pagi ni banyak hari dah. Sepatutnya kita kena royak lah malam sepatutlah. Kena royak malam ke maran ke puh dalam pek tak apa dah. Kata esok pukul 7 pagi kita nak mula mukadimah kitab penawar bagi hati. Marilah beramai-ramai. Sepatutlah tahu dah. Tapi jadi payah kat kita nak royak tak boleh kat. Rasa gitu dak. Rasa demo nak mari saya mari nak buat dak gitu nak. Bukan kecil hati tu. Ama pahal ayah nak icai lah. Dak. Tua dah ada dah rekan nak icai dah. Gitu. Jadi bismillah tadi tu dengan nama Allah yang amat pemurah. Allah itu bersifat dengan sifat pemurah. Apa makna pemurah? Tuhan beri berlaku. Tuhan beri berlaku. Tak kira orang berimeh orang apa nama Tuhan beri berlaku. Dan sifat Ar-Rahim bahasa kita kasih sayang. Kasih sayang ni khas tertentu kepada orang yang beriman sahaja. Orang beriman ya, orang beriman. Orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada iman, orang ni dapat kasih sayang. Cuma kasih sayang Allah pun tak adilah kita royak. Bukan arti bila Allah kasih Tuhan wi kaya, Tuhan wi sihat, Tuhan wi hidup mewah, wi hidup berpangkat. Tidak mesti. Nah, tidak mesti. Kadang-kadang Allah bila dia kasih kepada satu orang, Allah menguji dalam hidup dia. Habis jangan sedih kita. Jangan sedih. Ni sedih semua ada arah lah nak sikku orang lain untung laba orang lain jaya laku aku ginilah. Jangan sedih. La tahzan. Nah, don't be sad. Jangan sedih. Apa yang dilaku atas kita walaupun kita kira kata susah gini, sebenarnya itu adalah kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Tujuan Allah nak mengingatkan kita kepada dia. Kalau Tuhan wi sihat, wi gagah, wi apa? Lupa. Tak bunyi sebut nama Allah malam-malam. Tak ada bunyi sujud pada Allah. Tahajud malam-malam senyap sunyi. Ini masalah hidup. Ada masalah ada panha, malam-malam bangun mayah hajat. Malam-malam bangun mayah hajat. Tak sepenuh lagi bangun mayah hajat. Tak sepenuh lagi bangun mayah hajat. Lama mana dah weh dia mau duk mayah hajat. Kak dengar 2 bulan dah duk mayah hajat. Dah kena. Ni dah tak sihat, masalah. Ada sedikit gitu gini. Mayah hajat. Tiba-tiba Allah wi sihat. Tuhan wi sempurna hajat haya duk no. Ada bunyi dah bangun malam-malam. Ada bunyi dah mayah hajat. Merata kerana weh tak ada nampak cerah malam-malam dah ni. Sok-sok duk nampak umur ke 1.5 ke 2 umur demo nampak cerah ya lek jatuh tu. Duk ambil air semaya hajat. Yang lain lelaki-lelaki tak ada bunyi dah mayah hajat. Ada weh lah ni tak ada. Dah tak ada. Tuhan wi sihat dah. Tuhan wi selesai dah masalah dia. Bini hok lari 2 bulan kelik dah. Baru ni bini lari je. Bini lari 2 bulan. Mayah hajat nak malam. Bini gimal ni. Bini lari 2 bulan gimal ni. Mayah hajat nak malam. Mayah hajat. Duk tak duk bini kelik. Ayat lagi ye. Nak tanya ye. Ayat lagi. Ye kata nak tahu mana aku tak ada bini ni. Pelak-pelak lalu ya. Kita ada bini lagi. Tak nak royak bila kita duk dalam masalah, kita mayah dak hajat. Mayah hajat nak wis penuh Nak wis Allah tak akak bala, nak wis Tuhan sepenuh hajat. Boleh dah hajat kita, sepenuh dah. Uji Allah ni tak ada dah. Daklah mayah. Ni nak wis faham. Habis tu kita bila hadapi dengan susah sedikit sebanyak, kita kena ingat dah. Ingat boleh jadi boleh jadi Tuhan nak wiku ingat ke dia ni. Tuhan aku nak ingat dia kerana aku lupa pada Allah banyak. Lupa pada Allah. Dengan bahawa kita tak ambil padu mana agama, tak ambil berat lah. Tak ambil berat maya tapi tak ambil berat mana sebut nama Tuhan pun tak ada. Ada buat amal ibadat pun tak ada. Allah uji dengan masalah tujuan supaya kita klik pada dia. Supaya kita sebut nama dia. Supaya kita ingat kepada Allah. Tu ya faedah dia. Supaya kita ni, kita anak ni. Kita hok jadi anak
Waktu mana kita senang, kita sedap, hidup ada masalah, ada kita lupa kat ayah, lupa kat mak kita. Kita pergi kerja kat luar. Kerja situ, kerja sini, boleh duit siapa ke tak hantar kat mak, tak hantar kat ayah duit. Ingat weh anak-anak. Pergi kerja di mana-mana pun ada duit sikit cara sikit, banyak cara banyak. Jangan lupalah kepada ayah ibu kita, kena kelik. Hok pasang zairah tak ada kelik hantar duit. Kita duduk jauh, duduk kerja di Sweden. Duduk kerja di Sweden. Kita ramak ke Sweden negeri luar dak di Tok Deng tu ya. Di Tok Deng Sweden. Hok tu duduk kerja di Singapura. Kita ramak ke Singapura negeri nu dak ni, duduk di apa nama Teluk Kapur ya. Pandai buat. Allahu Rabbi atas. Walaupun sikit, tak banyak kita hantarlah juga seminggu ataupun bulan 500 bulan dak. Apa juga masuk di dalam kata kita beri juga kebaikan. Ni ada setengah anak-anak buat kerja jauh-jauh boleh banyak-banyak tapi dia terlupa kepada ibu bapa. Lupa kepada mak. Walau mak ada rumah dia mau tanya mak mu mati lama dah ke? Hai, mak kecil molek ki. Mak ku ada lagi. Lah aku tak tahu tengok mu pukul gambar dengan mak mu boleh Facebook, nampak mu klik ziarah mak mu, nampak mu padu kat mak mu. Tak bisa tengok lagi, kan mati dah mak mu. Kecil molek lagi, ada lagi ya. Aku tak apa dah mu klik dah. Mu tak bisa klik kampung ziarah mak. Kliklah juga. Klik kono. Raya. Dak raya tak ada pun ni. Raya haji tak ada, raya puasa tak ada, raya Cina pun tak ada klik. Ziarah mak. Patut klik yang mana kali? Klik 3 tahun kali. Jadi anak bersing mana dah. Kena klik. Paling tak ada, paling bulat, paling kurangnya setahun 2 kali. Paling tak ada. Itu kita dengan mak ayah kita hak berjaksa ni, kita panggil kata kita hidup di dunia melalui dia. Tiba-tiba tak ambil berat. Tak ambil berat. Bila ya klik tu? Bila jeng. Bila kedai mapuh kalau buka kedai. Nak katak demo. Ada masalah. Dari dalam urusan kerja. Waktu tu ya klik rumah. Nampak duk kapal dah ni? Tak duk kapal mana nak katak. Kerja jeng habis tu. Dekat hotel dekat dengan 2 juta tu. Klik duk kat rumah. Kelewat kat sejik. Duk kat rumah. Mak duk nanak weh. Mak kata, mari makan nasi weh. Mari makan nasi. Allah. Itulah mak. Mak ni dah. Dah mana-mana pun anak tak lepas. Mak kita. Jangan mana kita lama-lama kali klik jumpa dengan dia. Gapo? Apa nama? Soalan pertama yang biasa mak kita tanya. Soalan pertama. Mak pak kita. Kita klik jumpa dengan dia. Soalan pertama. Soalan. Makan pak gitu. Dia tanya, makan dulu mak. Makan pak gitu. Nasi makan lagi. Tu biasa mak. Mana pun dia selalu bimbang kepada kita. Tapi kita hak jadi anak ni kadang-kadang terlupa bab-bab gitu dah. Ni besar kita anak semua. Bila kita duduk dalam seni, dalam apa nama kita panggil jaya lah. Walik kita nak terlupa. Bila susah, di situ kita nak kelik. Doa lah baru nak gaduh. Gitulah juga kita dengan hamba Allah. Kita hamba dengan Allah. Bila kita senang, segar, hidup dalam jaya, hidup di dalam senang gini nak. Rolik kita nak terlupa. Rolik lupa. Lepas tu cara lagu mana Allah nak memperingatkan dia? Ujian. Uji sakit demi masalah hidup. Uji susah payah tu. Walaupun pada zahir kita nampak supaya dengan Allah sedang tak kena kepada kita. Tetapi hakikat sebaliknya. Itulah kasih saya dari Allah kepada kita. Lebih baik. Kerana setengah-setengah lah ni duk kecil hati. Buat apalah Tuhan. Orang lain senang laku. Aku dok. Orang lain jaya berlaku. Aku dok lagi. Orang lain boleh gitu, boleh gini kan. Aku tak boleh. Kita sepanjang mari hati berasa kecil hati. Jangan kecil hati. Kemungkinan itu perkara yang baik dalam hidup kita. Baik. Tidak kita terlupa pada Allah. sayaตั้งแต่เรียนกับอายะในเรื่องบททดสอบที่เข้ามาคือความคิดเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเมื่อก่อนจะคิดว่าเพราะคนนั้นคนนี้แต่อายะทำให้รู้ว่าเพราะอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เลยสะกิดเราอามีนอามีนitulah dulu belum pada kita mengaji mendengar belum pada reti di dalam ilmu agama ni
Setiap kali kena ujian berat gitu daripada Allah lah kita kata ni, kerana hakikat sebenar semua ni dari Allah belaka. Nah, duk fikir jadi tak baik lah, fikir kan gitu baik gitu. Tapi bila duk mendengar mengaji, mari tukar dah fikir kan, oh rupa-rupanya Allah nak memperingatkan kita kepadanya. Mungkin jadi kita galik lalan. Nah, cai ơi cai ya nói cai này betul saya lah gitu. Ada macam-macam buat ni cai ơi cai nah. Itulah. Itulah. Bila kita mengaji kita sedar kata semua ni dari Allah, dan Allah sedang duk uji kita ni, tujuan Tuhan nak kasih, tujuan Tuhan nak tunjuk kata kasih ni. Sedar pula. Wali Allah ni. Ya, orang wali lah. Orang wali Allah kalau dia hidup dalam nikmat, hidup dalam seni, hidup dalam tak ada masalah ni, dia serabut. Kerana ni aku tak ada susah dalam hidup. Siap lah kerana ni tak ada masalah. Dia serabut. Orang yang kenal Allah bila hidup seni tak ada masalah, dia serabut. Kita baru hidup masalah, serabut. Oh, tukar habis hakikat lah. Dia orang kenal Allah, dia serabut kalau hidup seni. Dia bimbang takut ke Tuhan, tidak memperhati akan dia. Tuhan tak ambil padu ke dia ni kan. Hidup seni dah. Makan sedap, hidup mewah, rumah besar, nak kereta besar, berkedai pun besar, bini pun besar. bimbang dia takut aku tak ada panah langsung dalam hidupku ni. Serabut ada apa ni aku ni, boleh ada Tuhan tak sayang pada aku. Apa gitu orang kenal Allah. Orang kenal Allah duk gitu, duk situ. Kita orang hak berapa nak kenal, orang hak tak berapa nak kenal ni jadi terbalik. Bila hidup susah, hidup masalah, Tuhan tak sayang kat aku, Tuhan sayang hak kaya tu. Dak, tidak begitu. Ni nak bahas Ar-Rahim sutih hari ni. Pagi ni kita bahas dah Ar-Rahman, makna Tuhan bawah belaka Ar-Rahim tu. Ar-Rahim tu kadang-kadang kita silap bahas. Bimbang kita takut bila Tuhan kasih, Tuhan sayang, Tuhan usni sihat. Dak, tidak mesti begitu. Kadang-kadang berbentuk Allah kasih sayang kepada kita dengan masalah hidup. Ciwik kita mai panah. Ciwik mai dai dang cai panggil. Hak tu kita nak tak boleh. Hak ni kita nak tak boleh. Semua perkara hak tidak boleh seperti mana kita nak. Tuhan reti, Tuhan pandai, Tuhan lebih bijak pada kita lagi. Ada benda kebaikan. Habis tu kita katakanlah kita nak satu benda ni. Nak tak boleh. Ada kebaikan di dalam hal tak boleh tu. Ada kebajikan, ada kebaikan. Cuma kita tak nampak lah ni. Kadang-kadang kita nak nampak perkara hak ada kebaikan dalam hak kita tak boleh tu, nak boleh nampak lah. Makan masa 20 tahun. Cewek lagi sipi. Pang bola terlepas masa 20 tahun. Oh, baru nampak hari ni hak 20 tahun lalu. Sabit pun Tuhan tak beri zaman tu. Kalau Tuhan beri zaman tu, aku tak ada orang lah ni. Tu. Tak kita bangin gini dah budak-budak. Kita ada pondok, kita kecil pondok lah. Budak-budak hak ni kira atas golek ni bukan semua. Takut ke demo tak komen macam tambuk. Hak komen macam tambuk ni beringat bela-bela bukan semua. Bila sebut atau bukannya semua ni faham-faham lah. Kita duduk pondok dalam hari tu, kalau anak orang hak seni sikit lah, anak orang kaya lah kita panggil. Anak orang kaya seni sikit, kalau dia hidup pondok, ialah dia biasa seni. Dia tak biasa lalui susah payah. Makan sedap, hidup seni, tidur seni dah. Pakai apa nama boleh, ibu bapa pun turut hati. Dia hidup boleh pondok. Cuma teh tak lama. Main kena duduk makan budu, kena duduk basuh baju sendiri, tidur. Toto kalau ada toto dah best dah tu. Dah best dah. Saya duduk pondok hari tu sekalipun anak tok guru tidur atas latar kau. Tidur atas latar makna apa? Bapa saya didik saya daripada pondok lagi tak servis seni. Kalau wis seni tak jadi orang. Seni kan hidup atas homo, makan seni, ada orang juga nanak wi. Dak hidup pada ramai-ramai kau. Dan kita rela. Tu. Mujur kita zaman tu kita rela. Kalau kita tak rela, kita tak Allah aku duk abah dak. Tahu moh demo nanak wi nasi makan sedap. Dak kita rela jang juga pula hidup baik tak pakai makan budu. Bukan makna atau budu ni ada ikan, ada apa ni ular dak makan budu sejebur hak tak capur gapo baik lagi. Ya umur hidup biasa makan lah. Budu sejebur ni hak tak biasa hak tak capur gapo nama dengan nasi sepinggir. Nasi sepinggir sedap makan lagu tu.
Dek budu hok tak capur gapo kocok kocok. Nasi panas pinggir-pinggir cuah ke tepi tu makan gitu. Ya kita kena lalu gitu. Rupa-rupanya 20 tahun lalu kita susah makan budu, susah makan nasi gitu gini. Allahnya beri walaupun tak banyak, bolehlah juga baca kitab. Kita seni zaman budak dulu. Kita tak usah menghadapi dengan masalah, tak usah menghadapi dengan susah. Tak usah mengapa, tak usah mengaji, malah naik belajar. Boleh tak nak baca kitab hari ni? Tak boleh. Ini nak nampak gambar hak saya menghadapilah, hak kita temu, hak kita lalui panggil pasukan ciwit. Ni hak saya, hak demo masing-masing ya. Pernah kru kita nak boleh jadi kru, bukan boleh beranak pak ceng jadi kru itu. Tak, kena lalui mengaji, belajar, kena sok, kena bertawah. Nak bancu berapa orang kita kena sok bertawah dengan orang ni. Kan tak? Orang yang nak bancu ni bukan seorang dua, kena sok masuk gitu. Kena menghadapi. Buat kata kita boleh seperti mana hak Allah beri pada kita janganlah tengok banyak kita lalu susah, lalu masalah hidup, banyak kita lalu panah ciwik, kita lalu rebah apa kali rebah, bukan rebah tamada, guling pating, ya syukur-syukur rebah. Tapi kita boleh benda hak kita lalu kat rebah susah payah tu, sangat-sangat manis. Hak ni hak di dunia ya, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, dia ada bukan sekadar dunia, dia ada hak lepas dah mati, hak kita panggil neraka syurga. Kita nak pergi di syurga Allah yang bernikmat, berpanjangnya, berterusnya, tidak kesudahan di sana. Bukan makna amal sikit-sikit kita duduk sini. Bukan buat habis-habis kurang. Besar kita duduk sini. Kalau duduk semaya, duduk puasa, zakat, haji, segala ibadat kita. Bukan buat dengan tiru, dengan sedap, dengan ikut ramai-ramai. Kita kena faham. Kena belajar, mengaji, sungguh-sungguh kena faham, satu-satu faham. Allah dah ngeluh lah kalau kita mengaji sungguh mengeluh ciwik kita ni. Nak boleh sapa di sana. Nah, ini baru bismillah pagi ni dah. Gitulah ngaji kita ni nak boleh faham satu-satu dak. Lain. Malam pagi ni mukadimah bismillah lah. Bagi orang masuk belakang-belakang tu we tahu atik. Pasal kita tak ada oyak awal-awal. Kata pagi ni kita buat mukadimah, baca kitab penawar bagi hati dah. Kitab penawar bagi hati. InsyaAllah walaupun tak dapat banyak, sikit tak apa dah kita ambil keberkatan mukaddimah pagi ni. Mukaddimah pagi ni. Iaitu tak ni kita baca Fatihah dah, hadiah kepada orang pengarah, tuan pengarah kita. Dan kita mukaddimah dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar. Nah, setiap urusan, setiap kerjaan yang kita nak kepada jaya, nak kepada beruntung, nak kepada barakah, nak kepada labah kita panggil. Tetapi urusan yang kita nak kepada jaya, untung, labah ni tidak mula dengan bismillah, maka urusan itu Nabi kata tak baik. Ataupun sedikit baik ke. Tak ada berkat, tidak ada untung. Habis tu bismillah ni saat inilah ya ada dalam tu nama Allah dan ada sifat Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Pemurah, Ar-Rahim, Tuhan kasih saya. Kita nak bahas Ar-Rahim saat ni terpanjang lebar dah. Lalu tu di dalam ucapan bismillah ni sangat-sangat besar. Sebutlah bismillah setiap kali nak buat apa. Cuma dalam kita berkata bismillah dia ada hukum dia. Dia ada hukum. Ada-adanya wajib kita kena kata bismillah. Hukum wajib. Siapa dia tak baca bismillah, dosa. Dan amalan tak sah. Baca bismillah mana wajib? Waktu mana kita nak semaya. Dalam Fatihah ni mesti kena baca bismillah. Kerana bismillah ni satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kita mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan tak ada bismillah. Dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak sah. Kerana bismillah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Masuk dia kata Sab'atul Masani ataupun surah Fatihah, surah Ruqyah berpanggil juga. Surah Fatihah ni yang namanya banyak. Mesti kena baca bismillah. Kita pergi mula dengan Alhamdulillah, tinggal satu ayat daripada Fatihah tak sah. Bila tak sah semaya kita tak jadi. Semaya tak jadi pada hukum orang ni tak semaya. Bila tak semaya 80,000 tahun dalam neraka. Na'udzubillah. Dengan bismillah sebutir. Dengan bismillah sebutir. Siapa kena neraka 80,000. Baik. Tu panggil bismillah. Ada kalanya wajib. Mana kena kata, kena sebut.
Ada tak sebut, tak kata, tak jadi semaya. Dan bismillah ada kalanya sunat. Sunat ni makna apa sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau yang bila kita kata, kita ucap boleh pahala. Bila kita tak kata, tak ucap, tak ada apa-apa, cuma rugilah. Rugi. Seperti mana kita nak buat benda-benda hak harus. Nak makan, sunat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling-paling kurang bismillah. Kata gitu, tak apa dah. Dengan nama Allah. Kalau bismi tak boleh pahala. Bawa nak makan bismi, tak ada bismillah dia, kata bismi saja, tak jadi. Pahala tak ada. Paling kurang bismillah. Kerana siapa dia yang makan, minum ataupun apa saja dia buat dengan tak ada mula dengan bismillah, paling kurangnya orang ni makan dengan syaitan, Nabi kata. Setan makan sekali. Kerana setan dia ada orang rumah ni, cari rumah. Biar orang makan amat-amat, setan cari. Dia kata, rumah ni baru duk akik ide. Dia mari duk tunggu congok 2, 3, 4 ekor. Nak tengok kita nak makan baik anu. Bila kita kata bismillahirrahmanirrahim, setan kata, oh pelak buat itu. Kena boleh makan dah. Kena tuai kata bismillah itu, kita cari rumah lain pula. Dia tak boleh makan bersama. Kerana kita kata bismillah. Tapi bila mana kita puak makan selalu, tidak kata bismillah, setan tu ia akan hantar di dalam grup line. Grup WhatsApp. Hantar dalam messenger. Kawan-kawan gu setan dia kata, rumah ni tak baca bismillah. Mari weh, sini ada orang ni. Ada ide tak baca bismillah. Berderu setan pakak mari bersama makan dengan kita. Habis makan banyak. Habis kita makan tak puas-puas ni. Makan kita tak ada jadi gapo tu. Jadi holok tidur banyak daripada ibadat. Oleh kerana waktu kita makan, kita tak ada sebut nama Allah. Kita panggil bismillah waktu tu, hukum dia sunat. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak turun berjalan, nak naik mutuh kereta, nak buka kedai ni. Baca bismillah weh, puak-puak nego. Ni tuan nak buka kedai, nak ke laba, nak ke utung, nak ke laris, bismillah tak baca. Nah, belah-belah ngapek, wadah buka kedai. Yang ni tak hari-lagi ratuk ni. Boh dah tunggu dia sokmo. Okey, patutnya masa kita buka kedai sebut nama bismillah, sebut nama Tuhan. Keduk ngapek pula. Itu bismillah waktu tu hukum dia sunat. Boleh pahala, boleh pahala. Bacalah. Apa lagi bismillah? Banyak. Asal kata perkara harus nak berjalan, nak turun rumah, nak naik rumah. Buka kitab, nak buka Quran, nak ambil air semaya. Tu. Hukum dia sunat. Kita nak ambil air semaya, waktu mana kita basuh tangan sampai pergelengan, kita katalah bismillahirrahmanirrahim. Thamaiจะตอกกลับเพื่อนๆไม่ได้เลยนี่ Masalah sungguh lu orang duk gaduh ngaji bismillah je nak tak kelak medai dalam komen. Dengar dulu ni, nanti tak kelak lagi. Ton you pondok arai-arai ko kindai arai tuk yang. Dah sungguh. Ya kita duduk dalam ciwik no. Ciwik kita pondok je begitu. Itu makna bismillah. Dan ada kalanya bismillah itu makruh. Ada juga makruh. Makruh ni apa makruh? Makruh ni perkara yang tidak dapat pahala bila kita buat dan boleh pahala bila kita tinggal. Bila makruh bismillah, bila kita nak buat benda tak baik. Benda hak uduh kita panggil. Benda hak uduh. Benda tak baik, benda uduh. Seperti mana ada setengah ulama kata kita nak makan barang hak bau kuat. Makan buah petai ke apa nak. Bismillah, nak isap rokok. Rokok ni sebahagian yang kecil yang ulama menghukumkan makruh. Sebahagian besar hukum haram. Sebahagian kecil lah. Persen sikit kalau kira-kira 2%, 3%. Kita boleh reti tak persen, 2% tu. Orang duk isap rokok. Ada banyak tu, banyak 90% ni, makna 90% ulama menghukumkan isap rokok haram. Lalu tu mengatakan makruh lah, makruh bismillah. Makruh bismillah. Bismillah, apa tu isap rokok? Makruh. Atas kaum yang mengatakan makruh. Dan kita nak apa? Tepat makruh. Tepat makruh kita pergi ucap bismillah. Tak comel. Kalau kita tak kata bismillah, boleh pahala. Ayah kamtam nah. Ta huwa cai rawawun. Apa nama wawun? Serabut no. Serabut wawun ni serabut buruk. Ta huwa cai rawawun. Kuan lamat hajat lama tahajud di. Kak Syah kita tanya kalau wajah kita wow.
Kalau kita bunyi lafaz wawung ni baru bunyi sehari dua. Dulu besok bunyi lafaz ni. Kelimah wawung ni. Ada dulu ada juga tapi sekarang ni kata airau qalla seduai dia. Wawung dari sini. Mana serabut perut kau? serabut perut dah. Jadi susah hati gelah gesah. Jadi kata dia ni soal lah sebagaimana soal. Hati kita ni ada gelah gesah. Dalam bahasa Arab panggil ham. Orang Nabi kita suruh berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi ni serabut perut nak. Serabut perut, duka cita, gelah gesah, hazan. Dah tu. Maka mungkin saya tanya gini, hati serabut nak. Bila hati kita serabut, berasa gelah gesah, berasa masalah, kena fikir lah. Biasalah hidup kita ni tak ada orang hidup di dunia sama tara nak mati seni semua ada kena mikir berat. Ada mesti kena ada dalam hidup, cuma sikit dengan banyak. Kemudian ni dia kata je soal lah sebagaimana soal hati kita serabut masalah ni, sepatutnya kita semaya hajat ke semaya tahajud untuk nak menenangkan hati kita. Kalau nak suruh jawab, kita suruh semaya dua-dua. Nak suruh jawab masalah ni semaya dua-dua. Lama mana sekali kita semaya tahajud 2 rakaat? Taknya siapa 5 minit masa apa tak hafal malaikat, dia baca surah Yasin. Rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Tabar, tu makan masa lah sikit. Ada pun bos kodar kata rakaat lepas pada Fatihah baca Qul ya, lepas Fatihah baca Qul huwallah. Tak hafal 5 minit. Tak hafal 5 minit. Cuk badan kata dia curumat dah tu, baca dengan satu-satu dengan aturan dah tu. Duduk di 3 minit, 4 minit. Malaikat dia sujud lama, dia sujud akhir tu. Tu panjang dah sikit. Bayar dua. Daklah, boleh kita nak pilih ambil hak mana-mana hati kita duk serabut ni, ada masalah ni, neh. Hak mana molek kita nak mayah, tilik kepada masa pula. Kalau hati kita serabut betul siang hari. Siang hari kita serabut. Banyak apa ni bila kita serabut siang hari mayah hajat. Tapi syarat mana kita mayah hajat jangan waktu tahring. Waktu tahring biar matahari tengah duk naik lepas subuh. Biar matahari tengah jatuh lepas asar, biar matahari diri. Kalau siang hari lah kita duk serabut siang hari, mayah hajat. Daklah kita serabut lek malam ni mayah tahajud. Fa minal laili fatahajjat. Dah daripada malam daklah kamu tahajud nafilatan laka asa ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Malialah malam tahajud. Mudah-mudahan tak ada mudah dalam Quran bila Allah sebut asa ni, kalau kita nak terjemah bahasa Melayu kita mudah-mudahan, tetapi bila sebut dalam Quran asa makna mesti. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mana Allah akan mengangkat engkau duduk tempat yang paling terpuji. Maqaman mahmud, tempat yang terpuji oleh Allah. Sikit lagi. Bismillah tadi pandai dia punya tanya selik. Bismillah tadi ada wajib, ada sunat, ada makruh. Makruh ni kita nak buat benda-benda tak baik. Bismillah. Benda tak baik, kita nak buat benda tak comel lah. Kita rasa nak ketuk. Bismillah, bung. Tak boleh. Tu kalau tak niat nganying, kalau niat nganying itu harai tu, harai. Nak oleh jadi kafir tu. Nak oleh jadi kafir. Dan ada kalanya bismillah itu haram, seperti mana dia nak minum ketung. Ni air ketung contoh. Ni air ketung. Dia tahu dah air ketung ni campur kaya bukan si kunroi, pet chip hok sip kunroi. Ada dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kong. Hukum dia haram. Haram minum arak, haram bismillah. 2 haram situ. Mereka tak leh tu bismillah minum arak. Minum-minumlah mu buat dosa. Minum-minumlah mu makan ketung. Jangan mancing bismillah. Biar aku nak bismillah kok. Ku jadi pandai. Itu bukan sekadar haram. Itu jadi kafir. Kerana dia menganying dengan ayat Allah. Dia bersenda-senda dengan kalimah Allah, dengan kalam Allah. Itu bukan sekadar kata haram dak. Ini nak beritahu hukum bismillah. Walaupun ucapan yang barakah, Nabi kata bila mana kita tinggal dia tidak ada berkat, tetapi dia ada juga hukum dia. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, dan ada kalanya harus. Harus ni kita ada buat apa-apa duk dia atas dasar asah dah basah kedangan dengung atas tangga.
duk ingat dalam hati aku nak akan dok cendol hari ni. Contoh. Duk dengung atas tangga nak akan ada aku ni cendol 3 hari dah tak akan cendol. Ada amangat ni. Lepas tu dalam hadap dengung tu kita kata bismillahirrahmanirrahim. Hukum dia haruh. Hukum haruh. Tapi bila kita kata bismillah tu boleh tak pahala? Boleh. Itulah nak bagi faham hukum bismillah. Itu nak. Lebih kurang sejam dah pagi ni. Sejam pagi ni mukadimah kita pada bismillah. Sebenarnya syarah banyak lagi bismillah ni. Kalau kita ngaji dengan tok guru dululah. Tok guru dulu ya banyak ilmu. Syarah bismillah ni dari segi ilmu nahwu temalah dah. Ya bahas ni ba pada bismillah ni ba gapo? Kerana ba walaupun seekor dia ada bahagian dia. Ba harah ja, ba zaidah. Nama bagi ba seekor ya. Kalau duduk sini orang panggil kau ni. Kalau duduk situ orang panggil kau tu. Ini bahasa dari segi ilmu nahwu. Ba seekor tu. Dah. Nah di sinilah ulama yang besar apa ni royak dalam kitab kita. Semua ni kalam Allah. Tak kira lah hak ada dalam kitab Injil, ada di kitab Taurat, ada dalam kitab Zabur, nah, ada di dalam suhuf. Semua kalam Allah, makna dia terkandung di dalam Al-Quran. ความหมายทั้งหมดของkalam Allah kandung ni apa sosial? Terkandung. ความหมายdia saat itu ซ่อนอยู่ใน Al-Quran. Itu makna terkandung. Duk mengandung dalam Quran. ความหมาย semua kalam Allah. Sama ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, di dalam suhuf hak turun kepada Nabi-Nabi dulu. Semua ความหมาย dia tu ซ่อนอยู่ใน Al-Quran. Makna terkandung dalam Al-Quran. Dan ความหมาย Al-Quran sebuah saat itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Ni, Quran sebuah. Beribu-ribu ayat dalam Quran sebuah tu. Sama ada surah Yasin, surah Tabar, surah Waqi'ah, surah apa. Semua ความหมาย dia ni tu duduk di dalam Al-Fatihah. Habis surah Fatihah besar. Makna Quran, makna kitab dulu kandung dalam tu. Baik kita nak buka majlis, bacalah Al-Fatihah. Kerana dia kandung dah habis dah. Lagi pula dah rekah 7 ayat. Kalau suruh baca ayat lain, jeng kita. Marilah kita ambil berkat. Buka majlis dengan baca surah Al-Waqi'ah. Senyap sunyi. Senyap. Mana baca Waqi'ah? Tak boleh gini. Fatihah 7 ayat. Lagi pula dah kita ingat. Bukan sahaja ada makna terkandung macam-macam di dalam tu. Sebuah Quran makna dalam surah Al-Fatihah. Dan ulama kata, semua makna di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, kitab apa, dalam Quran semua, dalam Fatihah terkandung pada ba bismillah dia. Dalam titik, nuktah, mah ba tu. ความหมาย dia duduk le tu. Nak oyak lekseng. Leksengnya ada benda hak ความหมาย dia duduk dalam tu. Kita tak tahu. Asal apa kita tak tahu? Jawab mudah-mudah. Kita jahil. Itulah hak kita kena mengaku kita tak tahu apa. Bagi orang hak tahu ya tak. Tengok dia tahu dah. Asal dia berilmu. Dia ilmu. Tunggu orang ilmu ni kita tak usah kira kata ilmu hak pasal ni, ilmu pasal akhirat ni. Ilmu hak pasal dunia pun. Dia tengok dia tahu. Dia tengok dia kena supaya orang berpengalaman hak pego lembu. Orang ni berpengalaman, bukan dia bangai pasukan tinggi dalam hal cara bak lembu. Dia tengok lembu, dia kenal lembu ni anak dara, lembu ni bujang. Ada kat lembu bujang. Contoh aja. Lembu ni tak tukar lagi gigi, lembu ni cabut dah gigi. Lembu ni masuk kolah 4-5, lembu ni tak ngaji kolah langsung. Dia kenal tak? Dia kenal. Habis dia tanya, lembu ni boleh tak buat gerbang ni, buat cik ni? Dia tengok, tak boleh pergi. Tak saling pergi. Kita tengok lembu supaya tak? Sama je kita tengok lembu kaki 4, ada linga, ada mucung, kukuk bunyi, lembu kita. Tapi dia ada orang berpengalaman lagi, dia kenal sutai-sutai lembu. Daripada mana dia tahu lembu ni lembu arang ni. Dia kenal apa tak ngomong. Cuk kita tanya. Kita tanya je. Dia kata apa mau beli lembu? 20. Lembu arang ni. Dia tengok kena. Asal lembu tu kecek bunyi prang kambai. Lembu kecek kambai. Dia kena tak. Tak sungguh orang berpengalaman dah.
Hak itu kita gurai tu, hak lemu kecil arang tu. Lemu kecil kami dah. Waktu kita gurai, tapi nak royak atau orang bila berpengalaman, dia tengok kelas kali gu, dia tahu dah. Orang ahli kita panggil, orang ahli. Supaya juga orang ahli jadi macam mutu dah. Macam mutu kita mari start bunyi kebak. Jadi nepuh gitu. Dia dengar, dia tahu dah. Oh, dia terpelak ni. Dia berahli di dalam beki mutu, dia kata pelak. Ya bukan pelak cang. Walau kita duk beki cara kita habis buka enjin. Buka habis dengan enjin, dengan lusuk, buka dengan kelah, dengan gia habis. Tak hingga necam mari dengar kali gu. Oh, pelak dia kata. Cabut pelak tukar baru, molek-molek ada nepuh. Ini orang ahli. Tu dah ada hak dunia, patah lagi dah ada hak ilmu akhirat. Tengok. Dia boleh tahu gaya kita ni bismillah lah. Fatihah tak tahu apa nama. Quran sebuah Quran, surah lah. Tapi ulama dia tahu mengandungi kuamai hak ada son you di dalam setiap baca hak kita duk baca. Nah. Itulah lah pagi ni sekadar bismillah lah. Supaya dengan biasa kita baca mana bismillah tu lah. Mulai bismillah dekat dengan sejam 20 minit. Hikmah. Orang dulu lebih ada ambah lagi. Lebih ada saya lagi baca bismillah saja 2 minggu. Kita buka dimah besok. Bismillah saja 2 minggu. Babo atau hubung makan bismillah makan. Hari ni kita bahas ilmu bayar pula. Kerana makan bahas ilmu nahwu dah. Ilmu sorah dah. Bahas ilmu bayar gini main bismillah ada seminggu. Tak ada buat kita. Dah orang dulu ya ilmu banyak tu kok bahasa dia banyak. Alhamdulillah lebih-lebih kurang pagi ni sebagaimana kita nak ambil barakat mukaddimah dah. Kalau kira dengan masa pun kumila dah ni. Kumila bila kita tengok sikit-sikit sebanyak komen daripada saudara-saudara kita, daripada serata-rata tepat dah. Alhamdulillah. Masih pagi ni setengah-setengah hak mana dia masuk pada awal-awal pagi ni. Jawab dah tak ni tu dah. Hak kata hati serabut perut ni nak maya hajat ke maya tahajud. Kalau boleh maya dua-dua. Dah waktu malam. Kalau waktu malam kita kena pilih mana-mana di antara hajat dengan tahajud. Semaya tahajud. Supaya Allah mengangkatkan tarah kita di sisinya. Hak tu penting lagi. Hati kita ni kita duk serabut oleh kerana kita duk menak dengan dunia. Duk menak dengan dunia. Bila Allah akad tarah kita di sisinya, marilah apa saja pun hati kita sekejap dah dengan Allah. Hak ni kata ujian dengan istidraj. Perbezaannya, makna apa perbezaannya? Pernah dengar tapi tak faham. Ya, comel soalan daripada saudara kita hak nama Abifuddin Al-Qassam. Ujian dengan istidraj. Apa beza? Perbezaan apa? Ujian ni dari uji Allah kita kau meningkatkan yakin dengan Allah. Kau masih dekat dengan Allah. Itu makna ujian. Dengan bala kita panggil bala, ujian. Bala ni dia makna umum. Uji bila Allah uji, masalah hidup tak kira lah. Sakit demam, masalah dalam keluarga, masalah dengan kawan, dengan urusan kita bermasalah. Kita ada masalah. Dengan sebab masalah ni lah kita masih dekat dengan Allah. Rasa nak minta dengan Allah. Rasa nak maya hajat, baca Quran, selalu kita istighfar. Aku salah gapo dengan Allah ni, boleh Tuhan uji ni. Aku apa ni boleh jadi masalah dalam hidup. Lalulah istighfar, astagfirullah. Ini nama ujian. Ada pun istidrak jarang orang nak menghadap. Orang tak panggil istidrak kalau masalah tak panggil istidrak. Istidrak ni Tuhan beri seni. Tu panggil istidrak. Nikmat. Jadi, nikmat. Nikmat ni kadang-kadang Allah beri dengan sebab kasih sayang. Kadang-kadang Allah beri nikmat kepada kita dengan sebab Allah benci. Benci tu panggil istidraj. Seperti mana Allah beri nikmat kepada Qarun. Qarun ni Tuhan beri apa nikmat dia? Kaya raya. Nikmat kaya, hidup seni, ada macam-macam lah harta benda. Itu panggil istidraj. Dan adakah semua kekayaan itu jadi istidrak? Ya, soal tangga lagi. Jawabnya tidak. Tidak semua kekayaan, tidak semua harta benda, tidak semua pangkat tinggi itu adalah istidrak. Tidak. Kalau semua pangkat, semua kekayaan istidrak, Nabi Sulaiman kaya, jadi raja.
Zulkarnain jadi raja kaya raya. Apa nama sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, kaya raya hidupnya, banyak harta benda. Mana bukan semua kaya raya istidrak. Bahkan Nabi kita kaya. Nabi kita ni harta banyak, tapi dah kita suruh dengan Nabi kita makan ni tak ada hingga sampai ikat batu di perut. Yalah, kita dengan cuang cirit neng kong Nabi kita ni pernah tak ada makan ikat batu di perut. Cuang wela neng cirit bukan tangbot. Kita dengar hak tu susah, kita duk faham atas tangbot neng cirit Nabi kita susah. Ada duit. Hingga sampai tak ada makan, kena ikat batu 2 teh di perut. Oh nyanyonya. Yalah cuang wela neng. Tapi Nabi kita kaya. Nabi kita ni sekiranya kalau kita nak nilai harta yang Nabi kita milik, lah ni lah pen 100 lan, 1,000 lan. Nak nilai harga. Tapi Nabi kita ni dia milik tak lama. Faham tak? Ya boleh pak, dia bagi. Hingga sampai lupa untuk diri. Ini bahaya gitu. Bahaya kata apa? Setiap kaya, setiap raya, setiap harta tidak arti istidraj semuanya. Harta lagu mana istidrak? Harta kau banyak, kau jauh dari Allah. Kau kaya, kau deraka kepada Allah. Kau mewah, kau jadi musuh dengan Allah. Ini nama istidraj. Seperti mana Korun, Fir'aun, Namrus. Ini dalam cerita kisah-kisah zaman hari itu. Kisah zaman kita, kalau zaman kita al-an, sekarang, now, kita tengoklah orang ni dulu, masa yang susah dulu, mari semua sejak. Kecek bergaluh, ambo. Tapi lah ni sekat nego jadi, kaya sikit, ada 2 teh dah kedai dia. Tapi nampak tak ada mari sejak lah ni weh. Ada dekat dengan Allah, kecek lah ni tak ada dah ambo, aku dah lah ni. Jadi tinggi gitu kecek, tak jatuh sepatah. Lebah kecek, sejak lah. Apa yang ni jadi? Tu, bimbel takut jadi istidrak. Kita boleh tengok, tapi jangan kata kau okey. Tengok buat pelajar dia ni dulu baik dengan orang, dia ni bergaluh dengan orang, dia ni gitulah. Sekat demo ada lebih sikit jadi kecek, tak jatuh sepatah lah ni. Marah tanya budak tu, marah tanya cish buat gitu. Kita tahu ano jadi gitulah ni. Jadi tenggok gitu. Gitu kita boleh tengok di zaman kita kadang-kadang Allah tunjuk di depan mata. Itulah perbezaan di antara ujian dengan istidrak. Ujian ni Allah nak menarikkan kita kepadanya. Istidrak ni kesenangan, kekayaan, kemewahan, pangkat yang tinggi. Dengan pangkat yang tinggi yang diberi oleh Allah, menyebabkan jauh lawan Allah, buat perkara yang dimurka Allah. Itu namanya istidraj. Dia kata pernah dengar tapi tak faham. InsyaAllah pagi ni faham lah. Puasa nak tengok lembu arang. Aduh. Macam-macam lah Fok Ning. Ikut sebut ni. InsyaAllah nanti yik bagi. Ya dah. Mari kat ni. Yik bawa kita tengok lembu arang. Perampan cerempeng krem perem dah gitu dah. Orang arang kecil dah. Orang Kampuchea yang kecil peram gitu. Macam-macam Fok Ning. Ada soalan ke ni? Tak ada apa? Banyak dah pada dah. Sejam setengah mulai daripada kita mula tadi sampai sekarang ni. Tak takut ke ada soalan yang mau tanya, jok marah lagi hari ni tanya pula. Bila tanya acak-acak kali kita tak nampak, tak jawabnya, ada juga cak berasa hati. Ni mari hak kita tak nampak sama. Kalau tu imam tak baca bismillah, apa hukum kita makmum? Kalau cerak-cerak ia tak baca, nenong ia tak baca. Kita bunyi-bunyi alhamdulillah, kita makmum jangan ikut. Jangan ikut. Kalau ikut pun tak sah. Tu imam Mekah tak baca bismillah. Tahu mana? Kita tanya balik. Tahu mana kata imam Mekah tak baca bismillah? Kita bunyi alhamdulillah. Hak tu hak membunyi. Hak tak bunyi hak kha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baca, cuma baca kau. Cuba perhati molek. Kita pergi dah Mekah. Bunyi lepika halus ya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Makna apa? Tok Imam baca bismillah. Cuma kita je tak bunyi. Ikut boleh Tok Imam Mekah. Mereka kata tak boleh ikut Tok Imam Mekah kan? Tak baca bismillah. Apa tak baca? Baca. Kita tak bunyi.
Ada soalan mana Dai clean kaumang Makkah ayah. Oh. Siapa kok bau? Derah itu lalu hidung. Hidung yang nikuh ni. Bau duk mana tak tahu. Jauh tak bau. Allah. Sikitlah kita nak baca soal lagi, kita beradu lewat tak boleh tengah hari ni. Ayah lama duha rembela kimbung. Masa ia tak tentu kalau nak tanya masa lah. Ia kena tilik kepada matahari. Bila matahari naik lebih pada segala, itulah waktu duha. Dah. Maka lebih pada segala, kadang-kadang bakal kuning setengah. Ada-ada lewat sikit sampai kuning 40. Aduh-aduh, awal lagi kuning 15. Kalau kita nak tetap masa payah. Kita kena tengok matahari. Kalau nak hak tepat lah. Tapi oleh kerana learning ada partiting, ada kajian, ada yang demo tengok ukur dah kan, pakai tengok je lah. Tengok je dia buat golek kan lah, dia buat di ni nah. Di sijik kan. Subuh berapa je. Zuhur berapa. Asar, maghrib, isya ku berapa. Baik koma. Lepas tu dia buat itu syuruk. Yalah tu. Syuruk mana waktu mana matahari lepas dah daripada segala. Di situlah panggil waktu isyraq. Waktu isyraq. Waktu isyraq itulah waktu duha. Sama ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada solat sunat isyraq. Ada duha lu dah. Ada duha. Malaikat dalam mazhab Hanafi. Hanafi ada sunat isyraq, ada sunat duha. Suku-suku dah. Apa bemak kita kata ada soalan bemak Melayu ni? Bemak Syahmi Mak Syahmi. Ada soalan apa Kalau boleh tanya sebulan lah, kita pun nak beradu ni tengok lewat dah. Hidung kucing, hidung niku. Ayah tahan pun aduai kan, insya-Allah. Insya-Allah. Ayah lama tanya dah ni. Terima kasih sama-sama. Sudah faham ya. Orang kita sekarang ikat perut sebab duit buat bayar hutang. Hutang rumah, hutang kereta. Ini bukan soalan, ni cerita ni. Ini perakyat bok lau. Ada dah. Ayah tong lai Chin Islam rau saidai mai. Baik no? Mah. Oh, ada mangkong, ada apa tu? Ni ada ibu, ada apa, ada akak Cina dak. Boleh hakak tak kita orang Islam? Orang Tino bab-bab mah ni. Ni ada gambar kucing, ada gambar golek ke hak Cina ni mangkong yang minat dengan mangkong. Jadi perhiasan kita orang wanita sekira kalau ada jenis-jenis binatang ni tak berapa comel lah. Walaupun binatang tu tak ada dalam hidup kita ni. Binatang naga tu tak ada dalam hidup kita cing tak. Sekalipun tak berapa comel. Itu belum lagi dia pegang. Sekiranya kalau dia pegang kata aku pakai hak ada mangkong ni, aku hak ada pada ibu ni menyebabkan hidup pai aku lari. Kerja aku naik takak. Laba untung. Kalau pergi pegang lagu tu dengan sebab pakaian mah ada mangkong ni tu, tu rosak akidah. Rosak iman. Ni bab pegangnya lah, bab pegangnya. Di tali tangan kita ni. Gelar kita duk pakai tu orang Tina weh, tali tangan, gelar apa nama di tali tekak. Sekiranya kalau ada rupa berbentuk binatang, tak kira lah binatang mangkong, binatang kuda bersayap. Kalau kita pergi pegang lah, pergi etikok. Luat lai. Pergi etikok, pegangnya bangkong begapo menyebabkan kita hidup laris lapo, untung labo, kerja nego, menengkat apa nama gitu gini, heng ikut hak Cina kata tu, rosak ime. Ada pun bos koda kata kita pakai ada aku Cina, kita tak tahu kata gapo boleh kita kena kaji ke. Dia kata gapo dalam aku Cina tu kena kaji. Nak pakai berapa dah. Habis itu ayah puying sunat saiwan niu nai. Nak akan cicing pula ni. Dia nak mine ni pagi ni. Nak mine nak akan cicing jari mana? Sunat pakai cicing jari manis. Dan Nabi kita pakai jari keliking.
Jari kelingking. Nabi kita pakai jari kelingking. Ada pun tanya ni, orang wanita, tak, pujing, pakai jari manis. Sebenarnya jari kita ni, 5 jari, 10 jari, 2 belah ni, boleh kita nak pakai jari-jari mana pun. Cuma hak sepatut, hak paling comel kali jari manis. Ya, kita ada jari kelingking, jari manis, jari hatu, jari telunjuk, jari ibu. 5 jari ni paling comel sekali pakai jari manis. Ya comel. Jari tengah molek tak pakai? Boleh pakai, tapi kalau tanya molek tak molek mana. Orang biasa baik kita ni pakai cincin jangan lebih daripada 3 betuk. Mana kita pakai jangan lebih pada 3. Ni 2, 3. Jangan lebih pada tu. Orang berilmu seperti mana ustaz, babah, jangan lebih pada 2. Sebab orang kampungnya tengok, Allah babah 2 cincin, 3 cincin, jadi nampak lain. Jangan lebih pada 2. 2 tu babah molek. Kalau molek comel. Kita orang kampung jangan lebih pada 3. Kita nak pakai 4. 4 tak nak comel lah. Kita orang kampung nak pakai 4. Lek ni 2. Jadi nampak dah lah. Nampak. Tambah kita nak pakai semua 10. Ni pun nak ubah belakang 10 di jari. Ikut mum. Mananya. Kalau tanya orang molek, pakai 2, 3 dah nak buh semua. Bimbang takut orang tengok kepada kita, orang tengok lain. Dia mau tengok Allah bubuh semua, 10 jari bubuh semua. Tentu dia mau hitam atas bawah. Dia mau paling kat lain, dia mau tanya. Tak ke jadi dah tak masuk bulan 4 hari. Dia mau bincang. Dia mau kata tak ke jadi dah tak masuk bulan 4 hari panas dah ni. Dia mau bincang. Bagiin pada dia sekat ni nyanyi kok orang duk tunggu nak bekerja ni. Terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan kita dapat berkat pagi ni, pagi yang kita buat majlis muqaddimah kitab penawar bagi hati pada baca bismillah ya pagi ni. Bismillah saja pagi ni, insya-Allah lah, walaupun tak banyak qadar kata bismillah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berkat dalam hidup kita, Allah menjadikan pagi kita ni pagi yang baik. Walaupun tak banyak, sepatah bulu kita boleh ilmu. Pagi ni duduk rumah cik ni. Tanya atau ayah duduk mana pagi ni duduk rumah cik. Cik kat tuan ni. Di jalan. Buat mukadimah sini. Dan kita bersama dengan saudara-saudara kita. Sama dengan Abang Mozu, Bedi pun bersama. Cikgu Termizi, Kerudi kita ada. Dan ada Beli. Dan ada itu cikgu je. Ustaz bersama dengan kita pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Beli kita yang sambut pagi ni, cik kita yang buat majlis pagi ni majlis sambut dan majlis muqaddimah buka kitab penawar bagi hati. InsyaAllah mudah-mudahan Allah baik, Allah berkatilah umur kat kita ni dan menjadikan hidup selamat dunia, selamat akhirat. Allah menjadikan keradaannya kepada kita semua pagi ni, insya-Allah. Pagi ni setakat ni saja. Terima kasih semua atas segala perhatian dan minta maaf lah sekiranya ambil masa panjang sikit pagi ni. Minta maaf juga sekiranya kalau ada komen-komen hak terlepas, tak ada nak baca, tak ada nak jawab. Insya-Allah lain-lain kalilah pula. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadilah himpunan kami pada pagi yang baik ni ya Allah, pagi yang barakah. Kami muqaddimah kitab penawar bagi hati ni ya Allah. Jadilah himpunan kami ini baik bagimu ya Allah, barakah dalam hidup kami. Mudah-mudahan isi kandungnya di dalam kitab penawar ini semadi di dalam jiwa-jiwa kami dan kami boleh lakukan, boleh praktik, boleh amal dengan apa yang ada dalam kitab ini semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami dah menuju kepada bulan Ramadan. Hari ini ada pada hari yang 17 dah ya Allah. Mudah-mudahan di bulan Syaban ini ya Allah kamu berkat hidup kami semua ya Allah, supaya kami selamat sehat tubuh badan, boleh menyambut Ramadan dan boleh beramal di sana dengan sempurna ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Panas ada. Cik tengok jadi lah masuk panas.